Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, bertemu kita kembali dalam sesi PDPR pada kali ini, iaitu kita masih lagi dalam bab 5, iaitu menentukan nilai ungkapan algebra. Okey, pada kelas sebelum ni kita dah tentukan dia punya macam mana algebra itu terjadi kan, macam mana nak buat ungkapan tu. Ni kita nak tentukan nilai pula. Bagaimana kita nak tengok nilai dia? Sekiranya diberi nilai, kita nak masukkan nilai-nilai tersebut dalam ungkapan algebra tersebut. Okey, baik, kita teruskan sama-sama di muka surat 108. Okey, di muka surat 108 ni, kita akan tengok bagaimana anda menentukan nilai ungkapan algebra. Okey, untuk ungkapan algebra ni, yang kita dah buat baru ni, untuk kelas yang baru ni, kita akan tentukan nilai. Dalam topik ni kita akan tentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu yang kita buat x, y tu diberi dan membuat berkaitan dengan situasi yang sesuai. Jadi bila dia bagi nilai x, dia bagi nilai y, apapun nilai w ke, kita suruh kita selesaikan. Okey, di mana nilai sesuatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah tu x, y tu dengan nilai yang diberikan. Nilai tu apa dah yang diberikan? Kita tengok soalan. Contoh nombor 3. Diberi x, x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8x tolak 5y tambah 7. Okey, jadi dalam situasi ni kita kena gantikan nilai-nilai x dan y ni dalam persamaan ni, ungkapan algebra ni. Kita kena masukkan x ni berapa, y ni berapa. Macam mana susunan dia? Kita tengok macam ni. Okey, ni penyelesaian dia bagi. Pertama sekali, salin balik soalan tu. Okey, kemudian letak simbol sama dengan, tulis balik nombor 8, buat kurungan. Kurungan tu pasal buat kurungan ni adalah 8. 8x ni maksudnya 8 darab dengan tu dah, bila buat kurungan maksud dia darab. Jadi 8, 3 ni main mana? Okey, 3 ni dia main waktu bila? Tu, dia ambil kat situ. Iaitu x, nilai x tu. Jadi tolak 5. 5y, maksud 5 darab y. Maksudnya 5 darab berapa? Y tu nilai dah berapa? Tu ni. Di situ dah nilai y tu. Kita ambil 2 gantikan. Tambah 7. 7 ni kekal macam biasa. Okey, jadi bila dah susun macam ni, automatik kita akan mudahlah untuk kita buat pengiraan secara manual. Nanti saya akan ajar cara menggunakan kalkulator. Okey, 8 darab 3 dia akan dapat 24. 5 darab 2 dapat 10. 10 ni persiapan negatif sebab sini negatif, darab positif kita akan dapat negatif dan tambah 7. Jadi 24 tolak 10 tambah 7 kita akan dapat 21. Okey, untuk situasi ni secara manual lah, kaedah kiraan secara manual, secara kira-kira yang biasa. Okey. Dan dalam buku teks juga dia dah maklumkan kepada kita dalam muka surat yang 109 tu. Okey, dia dah maklumkan kepada kita penggunaan kalkulator saintifik ni boleh digunakan untuk menentukan nilai. Contoh yang dia bagi, contoh ni lah. Macam mana kita nak tekan dia? Okey, kita tekan di segi nombor 8. Alpha x tolak 5. Tolak 5 alpha y tambah 7. Tekan CLC, skrin akan dipaparkan macam ni lah. Sekejap kita tunjuk macam tekan. Okey, step kedua, bila dah dapat tu masukkan nilai. Tekan 3. Pasal apa 3? 3 adalah nilai x tadi ni. Jadi tekan sama dengan skrin yang dipaparkan, dia keluar y pula. Okey, bila y masuk pula nilai y tu berapa? Tu. Masukkan nilai y iaitu 2 sama dengan, maka dia akan terus dapat jawapan dia 8x tolak 5y tambah 7 tadi ni. Dia akan dapat 21. Ini secara menggunakan kaedah kalkulator saintifik. Tapi saya harap kamu kena try yang macam ni dulu lah. Ini adalah kaedah yang manual ni. Kaedah manual ni dia lebih, orang panggil apa, kalau kita konsep dia, kita lebih faham konsep lah. Yang ni lebih kepada kita nak semak jawapan kita sama ada tepat ataupun tidak. Kalau kita kira-kira kita rasa tak yakin dengan jawapan, biasanya kita tekan balik kalkulator, kita akan dapatkan jawapan yang sebenarnya menggunakan kalkulator. Okey, saya harap boleh faham untuk setakat tu. Kita akan teruskan untuk slide yang seterusnya. Okey, baik. Di muka surat 109 ni kita nak try menggunakan kalkulator. Okey, soalan yang sama macam tadi juga. Macam mana kita buat? Kita ikut step dia yang pertama. Step dia yang pertama dia kata tekan nombor 8. Kita tekan nombor 8 di sini. Tekan nombor 8.
Okey, kita tekan apa? Alpha. Alpha berada di sebelah atas ni. Tekan alpha, kita tekan X. X berada di dekat dengan kurungan ni. Tekan huruf X yang warna purple tu. Okey, dia akan naik X. Okey, lepas tu dia akan apa? Tolak 5. Di situ dia ada tolak. Ni sini dia ada tolak 5 di sini. Di sini ada tolak 5Y. Jadi tolak, tekan tolak. Kita tekan 5. Kita tekan alpha lagi sekali, dia kata. Tengok step tu. Kita tekan alpha sekali lagi. Kita tekan Y. Okey, maka kita akan dapat dah tambah 7 pula. Tambah 7. Tekan CALC. Okey, maka dia akan tanya X tu lah. Yang ni. Okey, dia akan tanya ni, keluar nilai X ni. Maka dia suruh kita masuk nilai X. Nilai X ada berapa sini? Dia bagi tadi adalah 3. Tekan 3. Tekan simbol sama dengan. Maka dia akan dapat Y pula. Okey, yang Y ni pula dia tanya. Y ni dia tanya, dia keluar macam ni. Maka kita masuk nilai dia berapa? Nilai Y adalah 2. Okey, maka tekan sama dengan. Maka dia akan dapat jawapannya adalah sama macam tadi lah. Jawapan dia sama macam yang kita tunjukkan tadi. Ini menunjukkan penggunaan kalkulator dia untuk lebih kepada untuk semak jawapan. Semak jawapan sama ada jawapan kita ni adalah tepat ataupun tidak. Okey, itu cara penggunaan kalkulator. Okey, seterusnya muka surat 109 juga kita teruskan dengan latih diri 5.11C. Okey, untuk latih diri 5.1C ni. Okey, kita tengok soalan ni dia bagi. Soalan yang dia bagi ni adalah diberi 5, P sama dengan 5, Q sama dengan 2, R sama dengan negatif 4. Dia suruh cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut. Maka dari A, B, C, D. Ada 4 soalan. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan A. Dia bagi 2P tambah Q. Tulis dulu soalan, tulis sama dengan. Dan tulis balik dia punya apa yang perlu kita masukkan. Di sini kita masukkan apa? 5. Pasal apa kita masukkan 5? Sebab P ni adalah nilai dia adalah sama dengan 5. Dan 2 ni memang mana? 2 ni adalah nilai bagi Q. Jadi 2 darab 5 dapat apa? 2 darab 5 dapat 10 tambah 2 kita akan dapat 12. Ini untuk jawapan bagi soalan untuk ni ya. Okey, soalan untuk A. Okey, untuk soalan B. Okey, soalan B pula dia bagi 3Q tolak 4R. Ni 3Q tolak 4R. 3Q tolak 4R tambah 8. Okey, jadi Q ni berapa nilai dia? Okey, kita gantikan nilai Q. Okey, Q ni adalah 2 dan R ni adalah negatif 4. Maka kita akan ambil ni lah 3 darab dengan 2 dan juga negatif 4 darab dengan negatif 4 lah. Tolak 4 tadi ni. Ni tolak 4 ni darab dengan 4 darab dengan R kan. Jadi 4 darab dengan negatif 4 tambah 8. Jadi apa yang jadi? Okey, di sinilah 3 darab 2 dapat 6. Dan negatif 4 darab negatif 4 kita akan dapat positif 16 tambah 8. Jadi jawapannya akan dapat adalah 30. Okey, ini adalah 30 bagi soalan B. Untuk soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang C. Okey, soalan C dia bagi 5 darab P tolak R. Okey, jadi kita gantikan nilai P dan R. Di 5 adalah nilai P dan R itu adalah negatif 4 adalah nilai R. Jadi di sini situasi dia adalah kena selesaikan dulu dalam kurungan. Jadi negatif darab positif kita akan dapat apa? Positif lah. Jadi 5 tambah berapa? 4 lah. Jadi situasi ini adalah 5 tambah 4. Jadi 5 tambah 4 dapat apa? Kita akan dapat 9. Jadi 5 darab 9 kita akan dapat 45. Jadi situasi ini kita akan dapat jawapannya adalah 45. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir, soalan D. Soalan D, dia tanya kita R bahagi 2 ataupun per 2 tambah 7Q tolak 3. R bahagi 2 tambah 7Q tolak 3. Jadi gantikan nilai tu. Bila gantikan R sama dengan negatif 4, buat kurungan supaya tak keliru. Dan juga tambah 7 darab dengan
5. Q ni sama dengan 5. Jadi susun balik apa yang dia bagi. Kita dapat negatif 4 bagi 2, kita akan dapat negatif 2 tambah 35. 7 darab 5 dapat 35 tolak 3. Jadi jawapannya adalah 30. Okey, ini bagi soalan untuk melibatkan cari nilai menentukan nilai bagi sesuatu ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah ni, pemboleh ubah dah ni, PQR ni adalah pemboleh ubah dah. Jadi kita bagi. Jadi cikgu akan tanya pula, tadi contoh guna kalkulator dia guna x y. Okey, dalam kalkulator kita dia terhad, dia tak banyak lah, dia ada nilai x dan y. Tapi jangan risau, kita boleh gantikan je nilai-nilai P dan R ni, gantikan sebagai P ni sebagai x, R ni sebagai y. Boleh juga, tidak ada masalah. Tak percaya kita try untuk soalan tu yang P dan R. Kita try soalan ni. Untuk soalan ni kita try, kita gantikan nilai P tu dengan x dan R tu dengan y. Kita contoh, kita gantikan ambil ni. Kita gantikan ni dengan x dan ni R ni dengan y. Okey, jadi kita gantikan, iaitu x tu sama dengan 5, y tu sama dengan R tu kan, R tu sama dengan negatif 4. Okey, jadi kita akan tengok betul tak jawapan dia 45. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, kita gantikan, iaitu kita buat 5. Tekan 5, kita tekan kurungan. Okey, x, P tu sebagai x lah, apa x. Okey, tolak. Okey, R alpha y, tutup kurungan. Okey, tekan CALC. Okey, kita masukkan nilai x. Nilai x tu adalah 5 sama dengan nilai y adalah negatif 4. Negatif 4 sama dengan, kita akan dapat jawapan dia apa? Adalah 45. Sama macam dengan jawapan yang kita dapat tadi lah. Jadi itulah cara penggunaan kalkulator saintifik dan juga cara kaedah manual dalam mendapatkan nilai-nilai pemboleh ubah, nilai-nilai ungkapan algebra apabila pemboleh ubah telah diberikan. Okey, jadi saya harap kamu dapat selesaikan soalan-soalan ni. Tulis baliklah jawapan ni dalam buku tulis kamu, dan juga tolong jawab link yang saya berikan, dan pastikan apa-apa benda tugasan yang diberikan tu tolong siapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Dan jangan tangguh-tangguh, kerana bila kamu tangguh nanti kamu akan rasa lebih stres untuk membuat kerja-kerja tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.